Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, seterusnya kita akan pergi, okey, kita akan pergi dulu topik seterusnya. Tolong tengok betul-betul, pastikan ada pen, pastikan ada pen, kertas ya sebagai catatan tambahan untuk you faham apakah ini. Okey, ini yang saya kata the formula, okey. Ini yang cikgu kata the formula yang saya dah compactkan, saya dah kompreskan sebenarnya, okey. Nombor 6.3 kita akan pergi kepada kumpulan sasaran pelanggan, okey. So apa yang kita nak buat dekat sini adalah kita kena buat market research, okey. We have to do market research, okey. Kenapa ya? Cikgu, kenapa kita kena buat market research? The objective why kita nak buat market research, okay? Why kena tahu berapa apa segmen kita nak sasarkan, siapa customer yang kita nak sasarkan ni. Kenapa kita nak tahu profil pelanggan dia? Kalau tengok nampak sini, why kita nak tahu how many? Macam mana kita kenapa kita nak tahu data? Kenapa kita nak tahu statistik? Kenapa kita nak tahu jumlah penduduk kat situ atau jumlah rumah ke, jumlah kereta ke, contohnya lah why, okay? And then sebab daripada situ, okay, daripada situ kita akan tahu, kena tahulah siapa sasaran, apa profiling customer ni, profiling jenis apa, B2C ke, B2B ke, B2G ke contoh, and how many of them, okay, data gathering yang kita kena buat nak menentukan berapa ramai, berapa banyak, how many of them ni, okay, sebab apa, kita nak tahu kalau kita buka contohnya di daerah Ampang, let's say kita nak sasarkan daerah Ampang ke, katalah kita ambil radius kita, mungkin radius kita dalam 10 or 15 km, 10 km je lah, jangan buka besar-besar. Kalau you buka besar-besar nanti dia macam, kalau buka besar, lagi banyak pesaing masuk dalam data tu, lagi kecil you punya bahagian, okay. So, kenapa, katalah contoh, arahan saya ambil dalam radius 10 km dulu. Let's say ambil radius 10 km, ni tempat you, location you berniaga, and then ambil radius dalam 10 km. Why cikgu? Why kita nak tahu customer kita? Why kita nak tahu profiling dia? And why kita nak tahu how many of them? Sebab apa? Kita nak kira dalam radius tersebut. Okay, let's say dalam radius yang 10 km tu. Aku nak buka berniaga kat sini, nak sasarkan customer dekat sini, so berapa dia punya size pasaran? Size, okay? The potential, maksudnya kita nak kena kira the potential sales, okay? The potential market kat situ dalam bentuk ringgit. Okay, so kita nak tahu size pasaran dulu. Kalau semua orang berniaga, ni bila kata size pasaran bukan kita punya lagi. Ini maksudnya the market, okay? Size pasaran dulu. Market size dekat situ kita panggil. So berapa dia punya potensi sales yang bakal dinikmati oleh peniaga-peniaga macam kita, katalah beroperasi dalam radius yang sama. Okay, dalam ringgit. So how much? Okay. Lepas tu, daripada kita dah tahu size kat situ, let's say kita kira size kat situ mungkin dalam 10 juta contoh. Okay. And then, barulah dia akan pergi kepada share. Kita panggil share pasaran. Bermaksud share pasaran kalau nampak kat sini adalah daripada size tu, katalah 10 million contohnya kan. Berapa portion bahagian kita? Okay. Berapa bahagian kita? Ni kita panggil share pasaran. Market share. Market share tu maksudnya, katalah ada dekat 20 orang pesaing. Okay. Contoh 20 orang pesaing. To be fair, kalau kita bahagi dengan 20, nanti cikgu akan tunjuk 100 bagi 20 tu mungkin dalam berapa orang? 5% seorang. Tapi sebab mungkin kita ni baru, okay, mungkin kita baru, kalau ikutkan equal share dalam 5% lah adil. Tapi tak mungkin jadi adil sebab ada orang yang dah masuk lama, kita ni baru masuk kan. Kemungkinan share yang kita boleh anggarkan, market share aku memang kecil je lah kat situ sebab baru nak buka, mungkin dalam 2%. Okay, itu cerita dia. Daripada situ, daripada share pasaran ni, baru kita boleh tahu apa tuan-tuan dan puan-puan. Berapa pendapatan kita dalam jangka masa setahun. Anggaran sales max
maksimum yang kita bakal dapat. Okay. Boleh follow tak? Tak apa. Yang ni cikgu dah record dah. Okay. Kenapa buat market research ni? Why? Sebab kita nak tahu kalau dalam 10 kilometer segmen sasaran yang aku sasarkan di kawasan ni, okay, contohnya berapakah jumlah sasaran, jumlah jualan setahun maksimum yang bakal kita perolehi. Sebab kenapa? Ramai orang berniaga, okay, kita banyak nampak apa tahu, kita banyak nampak again kapasiti kita, berapa manpower kita, berapa man hour kita, tapi kita tak pernah kira, ya, kita nampak apa yang kita ada sekarang ni lah. But we never calculate kalau aku dah memang decision aku nak buka kat sini, berapa sebenarnya the maximum sales yang kita boleh dapat sebenarnya. Okay. That's why penting untuk you buat kajian ni, baru tahu, oh kalau betul-betul aku gila tempat ni, rupa-rupanya boleh dapat dalam sejuta Patutlah aku ni macam-macam. Lepas tu nantilah salahkan diri sebab kita tak pernah kira. That's why cikgu compactkan dalam 1A4 sahaja. Tak payah nak cerita panjang-panjang. Okay. So sebab the objective nak tahu berapa sasaran jumlah dekat situ sales yang bakal kita akan perolehi. Okay. Berapa maksimum yang kita boleh pergi. Okay. The maksimum yang kita dapat tak semestinya lepas tu dia akan tengok balik lah itu maksimum yang we think we can get. Okay. Tapi dia akan tengok balik dengan kemampuan baru kita tengok balik kapasiti kita. At least you dah ada benchmark dah. Oh, kalau betul-betul you nak, then barulah you plan. Mungkin dah nampak potensi dekat sini. So I can increase kita punya pekerja ke dah boleh ready lah sebenarnya. Sebab kita tak pernah buat. Okay. Ada apa-apa soalan? So far boleh faham? Okay, faham. Okay. Okay. So, itulah cerita dia. Bukan saja-saja nak buat. Kadang-kadang saya nampak paper ada dekat 5, ada 4 pun. Punyalah banyak kajian tapi saya tak tahu outcome dia. What is it? Akhirnya dapat apa? Tak berapa dapat. Okay. So, this is yang cikgu dah rangkumkan. Saya dah compactkan. Ini formula. Okay. Kita nak tahu berapa jualan maksimum yang kita akan bakal dapat. Okay. Okay. Now, you dah nampak dah secara konsep dia benda ni. Okay. So, kita akan pergi ke Excel. Okay. Yang ni, contoh ni dah ada. So, nanti apa-apa you kena buat dekat Excel dan you copy paste balik dalam ni. You deletekan benda yang asal ni. Next, bila dah buat dekat Excel, sebab Excel tu dah ada formula. Then, you baru copy paste dalam ni balik. Okay. So, let's go to Excel. Baik, okey. Dalam Excel you, yang cikgu bagi tu, you ada penyata untung rugi, okey. You ada cash flow, you ada kunci kira-kira, you ada contoh gerak kerja, saya ada bagi contoh dekat sini untuk you all, boleh tengok, okey. Yang ni latihan gerak kerja pasaran yang you boleh buat untuk diri you, dan juga dekat sini saya ada formula untuk gaji lah sebenarnya So nanti bila kita sampai pada HR nanti, you kalau nak kira berapa orang gaji apa, terus formula sini, copy paste masuk balik dekat dokumen benda tu dah ada. Okay, now tengok tengok. Okay, cikgu nak ambil siapa punya contoh ni. Bagi saya some contoh sikit. Bagi tolong ambil siapa punya contoh yang nak ni. Okay. Saya. Siapa punya? Siapa punya? Offer lah. Contoh macam mana tu, Puan? Contoh, siapa punya perniagaan dekat sini yang cikgu nak buat contoh? Oh, saya tak apa. Bagi seorang. Siapa? Rafiq Rafiq Baik, Rafiq. Sekejap ada gangguan sikit. Wait, sekejap. Baik. Rafiq berniaga apa, Rafiq? Pakaian dan peralatan sukan. Peralatan sukan Baik, peralatan sukan Okey.
Kedai you di mana? Kedai? Buat kat rumah je Puan. Tahu. Kedainya di kawasan mana? Di kawasan Kemaman. Kedai ada bandar? Ada Kemaman besar betul. Ini kawasan mana ni? Kawasan. Kena tulis kawasan dulu. kawasan Cukai. Cukai Cukai. Okey. Ambil dalam ni Pekan Rumah ni dekat area mana? Pekan. Ya. Radius dalam berapa kilometer? Let's say dekat 10, situ ada 15. kedai-kedai lain 15 kilometer. Okey, baik. So what you do? Okay. You jual peralatan sukan peralatan sukan So dekat sini business you adalah yang lain tengok peralatan sukan. Okay. So cikgu nak tanya dekat situ. Kalau you nampak dalam radius 15 km tu, okay. Kalau kita tengok berapa ramai penduduk dekat situ? Cikgu tanya, penduduk berapa ramai? Tak pasti lah Puan. Saya cari tak jumpa ni. Okay, now cikgu nak bagi contoh That's why you kena pastikan lah, okay? Berapa ramai. Salah satunya macam mana nak cari data, tengok ni pula, okay? Nak cari data, okay? Kalau ikutkan, okay, apa yang you boleh buat, dia ada beberapa data yang you boleh tengok, okay? Sama ada you boleh pergi ke Department of Statistics Malaysia, okay, boleh pergi dekat situ, and then you pergi kepada pocket, tengok pocket statistik negeri lah. Cuma bila data ni dia tak bagi data daerah dia tak bagi data daerah, okay. Saja nak bagi orang tengok lah saja. Let's go cerita pasal nak tahu berapa ramai orang, berapa ramai perempuan, berapa ramai lelaki. Contohnya katalah you nak sasarkan B2B. Let's go and see. Ini contoh kalau untuk wilayah persekutuan. Okay, wilayah persekutuan. Okay, baik. Dekat dalam ni, dalam poket statistik ni, ini sebenarnya dia data negeri Okay. Kalau nak cari penduduk sebenarnya dah agak mudah. You boleh tengok dekat, you Google aja, you tulis kat situ. Apa yang you nak tulis? Tulis apa? Data penduduk bagi, contohnya tulis je Google, data penduduk daerah Cukai, contoh, dia akan keluar. Data ataupun statistik penduduk daerah berapa dia akan keluar. So dah banyak sekarang ni. Maklumat dah di hujung jari je. Kalau pergi tengok apa ni, mana lagi yang you all tengok? Mana lagi yang you all tengok? Banyaklah sebenarnya Ni antara dia. Ni kalau macam ni cikgu terus je type pecahan penduduk di kawasan Cyberjaya. Okay, so dia akan pergi biasanya kalau yang simpan data dengan detail ni Cikgu, dekat. Yes. boleh share link dekat chat tak? Apa dia? Sharekan link jumlah penduduk tu dekat chat. Saya sharekan link jumlah penduduk dekat poket statistik. Yang dekat bukan dekat chat, cikgu share dekat grup poket statistik tu saya akan share dekat grup lah. Tapi sebenarnya nak cek data penduduk ni, that's why you have to listen it very carefully. Sebab dia boleh dapat data ni daripada pelbagai. Kalau yang macam contohnya dekat sini, you Google je sebab benda ni dah mudah. Tak susah lah. Kalau dulu saya tak ada internet nak cek data ni, saya kena pergi pejabat perangkaan. Saya kena pergi pejabat perangkaan. Kalau nak dapat detail boleh pergi pejabat perangkaan daerah. Kalau tak pun dia ada dah data-data yang terkini yang you boleh tengok. Macam ni cikgu Google, saya type je. Berapa pecahan penduduk Cyberjaya. Okay, lepas tu dia akan linkkan. Cikgu biasanya yang simpan data ni boleh pergi PBT. That's why tulis. Okay, please tulis. Okay, bila saya mention ni tulis. Okay, salah satu yang nak tengok boleh pergi ke PBT daerah masing-masing. Majlis Perbandaran apa. Tapi sekarang dah mudah. You tulis sahaja kat situ pecahan penduduk. Jumlah penduduk daerah. Kata jumlah penduduk Cyberjaya dia akan keluar. Okay, dia akan bagi link you. Okay, ini cikgu type. Pecahan penduduk Cyberjaya. So dia bagi saya data ni. Okay, dah ada di hujung jari. Pagi kita pun tak ada rehat Ada. Okay, dia bagi saya pecahan ni. Okay, so dekat sini dah ada dah. Jumlah Melayu, India, Cina dan lain-lain. Okay, dah ada dah. Lagi satu, kalau contoh ni cikgu boleh bagi link lah nanti saya bagi link.
kalau contoh data penduduk bagi wilayah persekutuan pun, tapi bawah data di data .gov.my ni dia tak berapa, kadang-kadang dia tak berapa yang terkini. So kalau tekan kat situ je, kat sini pun dia dah bagi dah berapa ramai. Nampak? Okey, jantina lelaki, perempuan, keluasan berapa. Okey? Okey, ni kadang-kadang ada yang terkini, ada yang tak terkini. Tengok tahun bila yang dia boleh bagi dekat you. You boleh, because data statistik dia bukan data secret. Yang ni saya dapat 2012 dah lama lah kan. So, tapi kita dah tahulah pretty much dah agak dah kalau dia naik pun pecahan dia tak adalah nak naik sampai 2 kali ganda macam tu kan. So, kita compare lah dengan berapa dekat PBT punya. PBT senang. PBT akan ada setiap PBT pihak majlis daerah masing-masing memang dia dah ada data penduduk di daerah itu. Dia memang dah buat. Cuma data yang saya dapat macam ni tak berapa complete, tak berapa complete lah. Okey? Kalau macam ni tadi tu yang cikgu pergi ke PBT, dia bagi terus macam ni. So you tahu dekat area situ, Cyberjaya ni, saya kata Cyberjaya berapa ramai penduduk Melayu, India, Cina dan lain-lain. Okey? Boleh? Ada apa-apa soalan? Okey. Saya nak you explore tentang pocket statistik ni, statistik. Mana data yang kita boleh ambil untuk you boleh buat sedikit analisa, okey? Kalau nampak dekat sini, dia bagi contohnya di wilayah persekutuan. Ini yang terkini lah. Okay, 2021 quarter. So, boleh pergi Department of Statistic. Lepas tu, you nampak dekat sini, dia akan tulis lah you nak negeri mana. You klik je lah. Boleh persekutuan. Tengoklah yang quarter tahun yang mana yang terkini ke. You nak data lain pun boleh. Terengganu semua ada. Okay, tak ada masalah. So, ni yang cikgu tunjuk. Maksudnya dia bagi data ni. Okay, kalau you nampak dekat sini, jumlah penduduk di wilayah persekutuan ada berapa tu? Ada berapa? Berapa ramai? Assalamualaikum. 1.77 juta. 1.77 juta. Daripada situ, you nampak komposisi penduduk. Berapa persen Bumi Putra? Nampak tak berapa persen Bumi Putra? 40.5%. Okey, nampak tak dekat sini komposisi penduduk kan dekat area ni adalah 40.5%. Nampak 87.2 warga negara, bukan warga negara 12.8, which is agak tinggi. Okey. So you dah tahu dah kalau you memang sasarkan market Melayu, so pecahan dia dekat kawasan you, contoh ni cikgu nak bagi. Ini kita ambil secara general. Tapi bila you dapat data ni, you dah tahu dah. Okey, maksudnya dekat area-area, contohlah katalah Cyberjaya, okey, pecahan dia kalau you nak sasarkan orang Melayu, kita boleh ambil average berdasar komposisi penduduk kat sini ataupun boleh je pergi pecahan penduduk dekat majlis daerah dah bagi tahu dah. 86, 23, 15 dengan 1002. Boleh dapat macam tu. Okey, kalau if you tak boleh dapat, so you boleh tengok pocket statistik dan you boleh bagi pecahan lah 40.5. Nampak tak dekat sini lelaki dengan wanita, you dah nampak dah dia punya lelaki dengan wanita, lelaki 0.91 dan perempuan 0.86. You dah tahu dah pretty much dia punya pecahan. Oleh itu kalau you nak sasarkan, you jual katalah baju baju lelaki contohnya, kita dah faham dah. Katalah penduduk dekat area you all mungkin dalam 100,000 contoh. You already know secara purata bahagian orang lelaki ni mungkin dalam let's say dalam 52%. Yang perempuan mungkin 48% lah contohnya. Okay. So kalau tengok umur pun dia tulis dekat sini ada yang bekerja, ada yang muda dan ada yang tua. Dia dah bagi dah pecahan dia berapa persen. So you boleh kurangkan lagi. Contohlah katalah contoh jual baju sukan tadi. Tengoklah baju sukan tu siapa yang pakai. So you nak sasarkan bagi orang yang mana? Kalau you memang tak sasarkan kanak-kanak, tak ada kanak-kanak lah. Okay, tengok. Baju contohnya kita dah tahu penduduk 100,000. And now kita tahu katalah lelaki dalam market lelaki dalam 55% contoh And then daripada situ kena pecahkan lagi. Katalah dapat 100,000, katalah dalam 55,000 tu lelaki. Okay, 55,000 je market you kat lelaki. Okay. And then katalah you kata umur dia orang daripada biasanya yang bersenam-senam ni umur dia mungkin daripada 15 sampailah pecahan dia sampai 64 tahun. Kat sini data dah bagi. So bermaksud daripada 50,000 tu maksudnya 72% tu adalah orang
dalam orang berumur 15 ke 64 tahun ni. Okey? Boleh tak? Boleh faham tak benda ni? Boleh tak? Cikgu ni tak tahu ni. Oh ni faham ke tak faham ni? Assalamualaikum. Tak berapa faham sangat. Okey, baik baik. So saya tunjukkan ni, saya tunjuk sikit. Okey. Now cikgu tunjuk dia punya formula. Okey. Mana tadi gerak kerja? Okey. Now tengok gerak kerja ni, okey. Dia macam ni. Dia kata macam ni, okey. Katalah tadi perniagaan you, contoh perniagaan you apa tadi? Baju Rafiq, you nak buat you punya kan Rafiq? Oh Rafiq. Ya puan. Okey. So baju sukan betul? Baju Betul. sukan lelaki je ke? Dia semua boleh pakai. Perempuan Wanita. lelaki. Okey, Wanita kanak-kanak. lelaki. Kanak-kanak? Kanak-kanak tak ada. Kanak-kanak tak ada. Okey, fine. So baju sukan ni lelaki. Memang you ada baju sukan lelaki wanita? Maksudnya saiz lelaki ada, wanita ada? Kau nak ikut pakai, Ya. memanglah dua-dua boleh pakai. Tapi cikgu tanya, baju sukan you ni ada tak yang memang pecah pada lelaki dengan wanita? Tak ada. Tak ada. Purely untuk Ya. lelaki saja ke? Ya. Okey, sebab kalau ikut baju sukan, kalau wanita ada ke spek yang labuh sikit ke apa ke? Saya nak tanya, ada ke? Tak ada. Tak ada Tak ada. So maksudnya kalau ikutkan betul-betul fokus you ni lelaki. Okey, mungkin kita pakai lelaki daripada remaja hingga orang tua lah. Correct? Okey, you Ya. buat profiling macam tu. Katalah penduduk dekat Cukai dalam 100,000 Kalau you nampak dekat situ kejap. Okey, katalah penduduk dekat situ. Katalah penduduk taklah ramai. 50,000 penduduk. Okey? Kalau kita nampak lelaki wanita katalah sama-sama. 25,000 lelaki, 25,000 wanita. Okey? Ni lelaki, ni wanita. So market you berapa ibu? Market you hanya market lelaki, correct? Boleh tak ni? Faham tak? Okey. Daripada situ you tengok statistik. Okey, you tengok statistik daripada contohnya yang cikgu ajar tadi tu, tengok statistik daripada remaja sampai yang ketua dia dalam 72%. 72% dia kata. Let's say kita buat assumption 70%, okey? Daripada statistik 70% adalah daripada umur 14 hingga 64 tahun. Contoh contoh. So kita ambil 70%. So bermaksud lelaki contoh lelaki tadi market dia ada 25,000, okey. So kita ambil dalam 70% aja. Faham? Sebab yang lain tu kita buat assumption 30% lagi adalah kanak-kanak. You tak ada jual baju untuk kanak-kanak. Okey? Itu cerita dia. So kalau 25,000 kali 70% berapa Rafiq? 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 1.75. 25,000 kali 70% berapa? 17,500. 12,500 Rafiq. So maksudnya kita dapat dah dekat sini ya. Kalau betul-betul sasaran dia lelaki adalah 17,500 sahaja. Okey? Itu cerita dia. Faham tak Rafiq cara dia ni? Okey. Faham cikgu. Faham tak? Betul tak Rafiq yang jawab ni? Sebab Betul. dia yang offer Betul. dulu kan? Okey? So bermaksudnya kita dah dapat data dah, okey? Katalah dekat situ area cukai lah kita kata tadi. Let's say ni buat contoh. Ni kita buat contoh. Bermaksud, okey? You kata kat situ penduduk kita terus cakap penduduk. Kalau nak pergi, kalau siapa yang servis dia akan lain Nanti cikgu akan bagi contoh kalau servis sebab servis dia by rumah kan. So dia Saya servis. cikgu, saya. Kalau yang penduduk, kita boleh cakap penduduk, okey, penduduk di sekitar Cukai. Okey, tulis je, tak apa, tak ada masalah. Buat benda ni kan, masa buat benda ni, dia penduduk, maksudnya penduduk dekat situ dalam, kita dah tahu dah radius dalam 15 km. Katalah contoh yang kita dapat tadi dalam berapa? 17,500. Okey, so maksudnya B2C, kita sasarkan pada siapa? Lelaki, maksudnya age diorang dari 14 hingga ke 64 tahun. Contoh. Okey? Ini contoh. Okey. Now cikgu nak tanya. Saya nak tanya lagi. Rafiq jawab soalan saya.
Okey, baik. Okay. Saya nak tanya, daripada 17,500, lelaki ni kita sasarkan lelaki sebab baju ni katalah baju untuk baju lelaki. Cikgu nak tanya, okey? Sebab ni you kata bila you buat benda ni, you boleh buat by sebab you ada beberapa produk kan? Sekarang ni sebab sasaran you memang sasaran untuk maksudnya penduduk di sekitar mana? Di sekitar Cukai dulu. Location by kedai lah kedai. So apa yang you boleh buat, you boleh cerita tempat dia dekat mana? Kedai. Katalah location you dekat kedai, okey? Penduduk masih penduduk sama. And then katalah yang kat sini baju sukan. You boleh buat by itinerary pun tak apa, tak ada masalah. Okey? Tengok betul-betul So lelaki penduduk dekat sama 15 hingga 46, 60%. Cikgu nak tanya Saya nak tanya soalan. Okey. Dalam penduduk dekat situ, you rasalah mungkin tak semua orang beli baju sukan, betul? Berapa persen yang memang beli baju sukan? Spend duit, berapa persen you rasa? Yang mungkin bersenam, yang kanak-kanak remaja sekolah semua tu kan, budak-budak universiti ke kalau ada dekat situ kan. So berapa ramai saya kata, berapa persen you nak, berapa persen yang mungkin beli baju sukan? 40%. 40%. Okay. So you letak 40. 40 je 40%. Saya nak tanya, berapa banyak orang spend untuk baju sukan you? Setahun. Orang beli kadang-kadang dia setahun berapa kali average, purata. Berapa orang beli spend untuk pembelian untuk setahun? Setahun pembelian. Dalam setahun tak 1,5. Tak 1,5 let's say letak 150. Okay. So kat sini kalau nampak dia punya pasaran, saiz market kat situ dalam 1 juta. Dekat area situ Ini kita ambil dalam radius 15 km. Okay. Now, pergi share pasaran. Okay, kita akan pergi kepada share pasaran. Cikgu nak tanya, berapa ramai pesaing campur you? Kedai, kita kata kedai. Kedai setakat ni dekat kawasan saya ni tak ada lagi cikgu. Are you sure? Yes. Bagaimana dengan supermarket yang ada jual section baju sukan ke apa? Are you sure tak ada? Dalam 15 km ni. Kalau kita kata pesaing, maksudnya kalau ada mall kat situ mungkin dia ada section jual baju ni. Ada ke tak ada? Are you sure? Rasanya ada Wan. Dalam berapa? 5-6 ada kedai. 5-6 kedai. Maksudnya itulah pesaing you. You tak boleh kata langsung tak ada. Mesti ada pesaing kan? Okay. So let's say lah you kata ada 6. Campur you 7 ke? Campur you jadi 7? Campur you 7 lah. Betul? Okay, campur you 7. Kalau nak kira share pesaing, tengok betul-betul yang cikgu buat ni. Okay. Nak kata share pasaran share pasaran. Dia punya share pasaran adalah formula dia. Okay. 100% bahagi dengan 7. Okay. 100% bahagi dengan 7. Okay. So 100% bagi dengan 7 berapa? Kira. 14% lah. Betul tak ni? Rafiq? Okay, 14% 14% kita panggil 14% lah. Okay. So, cikgu nak tanya. Again, bila kata 14% tu adalah kita panggil average pesaing. Average, katalah kita anggakan yang semua orang mendapat yang sama. Tapi tak mungkin sama, betul? Mesti ada kedai-kedai yang lagi lama, yang lagi popular, betul? Lama ke yang baru ke popular? You rasa you punya share pasaran you berapa persen? Jawab Rafiq. 10? Macam 10 lah. 10. 10 Okay. So maksudnya kat sini 10. Okay. 10 So maksudnya dekat sini adalah berapa? Dia tulis kat situ. So bila you masukkan 10%, okay, 10% automatic dia buat pengiraan dekat situ. You punya sale berapa? 100 potensi sale you kalau betul-betul you kata 10% tadi adalah 105,000. Okay? Faham? Okay.
Rafiq boleh faham tak? Betul. Boleh. Boleh. Saya nak tanya lagi, you ada jual dekat Shopee? Dekat Shopee tak ada. Tak ada ya? Okey. Sebab ini segmen ataupun kita boleh panggil dia boleh jadi segmen, dia boleh jadi channel kat sini. Pun boleh juga. Kadang-kadang ada Shopee kan. Ni cikgu letak dulu channel you dekat kedai. Okey? Lagi satu selain baju sukan, apa lagi yang you jual? Seluar, stokin. Itu baju seluar, baju sukan lah. Maksudnya Ya. sukan lah ya, Aksesori semua juga, sekali lah. aksesori juga. Okey. Ya. Lain apa yang you buat? Aksesori. Ya. Okey. Lain you masukkan aksesori lah. Aksesori sukan So katalah masih penduduk yang sama lah kan. Maksudnya masih kategori customer Kawasan sama. sama. So katalah kita ambil 17,500 contoh. Katalah berapa orang yang daripada ni beli aksesori sukan? Berapa persen? Berapa persen? Beli 20%? dekat kedai. Beli dekat kedai. Dia ada dua. Satu beli 25%. dekat kedai, satu lagi probably dia beli dekat Shopee. Okey? Ni cikgu kata beli dekat kedai. Berapa persen? 25% lah. 25% Okey, saya ikut je data you. Okey, berapa orang berapa ringgit dia orang spend dalam setahun? Dia ada beli macam-macam, betul? So berapa yang dia orang spend beli setahun? 100. Okey. Fair 100. So maksudnya pasaran untuk aksesoris di kawasan tu 4375. So cikgu ambil juga okey, kadang-kadang macam ni, aksesori dia mungkin lain. Mungkin dekat kedai you orang beli aksesori banyak kat tempat you ke? How banyak tak barang-barang you? Tu cikgu tanya, ada setengah macam ni tau. Memang betul kalau cikgu kata tadi you ada berapa orang pesaing dalam 7 kedai, tapi ada kedai yang mungkin tak jual aksesori. Mungkin ada beberapa kedai dia jual aksesori. Kalau ada beberapa kedai je yang jual aksesori, bermaksud mungkin share pasaran jadi besar lah. You all punya pula macam mana? Semua kedai jual benda yang sama ke lebih kurang ke Rafiq? Lebih kurang, cikgu. Lebih kurang. So you nak ambil lagi 10% jugalah. Okay. So cikgu masukkan 10. Okay. So inilah potensi pasaran you. Contohlah contoh. Okay. You ada berniaga pada syarikat-syarikat tak? Tak ada. Tak ada ni tak ada lah maksudnya tak ada contoh. Okay. NGO ada tak? Tak ada? Tak ada. Okay. So ini contoh dia. Okay. This is it. Inilah maksudnya sale you mungkin dalam 148750. Saya nak tanya sale you sekarang berapa? Target. Sebulan lah. Setahun lah, setahun. Ini setahun. Setahun saya tak nampak warna Iwan. Inilah setahun untuk you. Now saya nampak kan. Okay. Cikgu tak tahulah ini kalau berdasarkan apa data yang you bagi pada cikgu. Sebab ini kan kita buat assumption je kan. Betul? Assumption kalau ada 50,000. Kalau ada lebih then it could be more. Okay. Faham tak? Inilah sebenarnya. Sebab sebelum ni kita tak nampak. But now you dah nampak dah. Bukan kawasan kat situ berapa sebenarnya jumlah maksimum you dalam setahun. Less likely sell you dalam 10 ke 11,000 lah. Which is tak berapa banyak sebenarnya. Boleh isi lagi lah boleh isi. Faham, kalau you faham cikgu tu maksudnya dekat sini, maksudnya kalau you jual untuk wanita pun mungkin start untuk wanita portion you mungkin jadi tinggi lah sikit. Okay. Now siapa lagi yang nak buat? Bagi contoh. Saya buat services boleh? Saya buat services. Can I do services? Can I do services? Siapa punya cleaning Cikgu buat cleaning. Siapa punya? Servis lah. Servis Okay. Let's say kita buat servis. Okay. Tadi. Cikgu Hadi. Sekejap Let's say kita buat servis Contoh. Ni cikgu buat kawasan saya lah. Okay. Kawasan saya. Saya berjaya. Radius dia mungkin dalam 10 km. So katalah dia buat servis aircon. Can I do that? Okay, boleh. Boleh. Servis aircon servis aircon. Ni saya kata servis aircon servis aircon. Okay. Kalau ikutkan, so you boleh masuk ikut again Kalau ikutkan yang ni, you boleh masuk kategori dia, boleh ikut apartment, boleh ikut, saya rasa tak kisah kot apartment atau rumah ke, should be okay kot. You boleh ikut macam ni. Cikgu nak tanya, bila you buat aircon, selain daripada you servis aircon, apa yang you jual? Adakah you jual aircon juga? Jual juga. Jual juga So you ada jual aircon, betul?
Jual aircon and then servis jugalah. Betul? Betul tak ni? Siapa Betul. yang aircon Ada ni? produk dengan servis. Ada produk dengan servis. Apa lagi? Ada apa-apa lagi tak? Repair maintenance. Repair maintenance Servis tu Masuk. maintenance lah. Can I do that? Lain Servis bukan Ya, maintenance. betul. Servis tu maintenance Elektrik, lah. Puan. Elektrik. Apa dia? Elektrik sekali ke? You ada buat elektrik sekali ke? Dah aircon you ada jual buat elektrik sekali ke? Boleh juga dimasukkan. Ada. Okey, tak apa. Fahamkan ni dulu. Boleh tak Fahamkan ni dulu juga. Okey? Fahamkan ni dulu. Okey. Let's say lah, katalah kita buat dekat Cyberjaya. Cyberjaya ni dia banyak apartmen, dia banyak rumah. Okey? Dan majority apartmen kat sini memang kata-kata dia macam mana? Dia memang definitely pakai aircon Katalah kita buat assumption, katalah kita maksudnya sasaran kita kat sini memang B2C. So maksudnya kita sasarkan apa dekat sini? Lelaki ke wanita ke kita pakai family, rumah. Okey, kita pakai household lah Kita panggil household maksudnya rumah lah. Betul tak ni? Rumah. Okey? Household ni maksudnya apartmen ataupun rumah. Okey? Rumah kediaman. Okey? Kediaman. Doesn't matter apartmen ataupun rumah. Okey. Now you kena kira berapa banyak apartmen yang ada dekat sini. Boleh tengok statistik antara PBT kan ataupun dekat poket statistik tu dia ada berapa kediaman yang ada. You mesti dapatkan berapa jumlah apartmen yang ada di Cyberjaya. Okey, contoh, okey. Katalah dekat sini kita sebab sasaran kita adalah apartmen because you are servicing you ada dua. Satu servis aircon, satu lagi jual pasang aircon jual aircon dan juga servis sekali lah package Service sekali. and Betul product. tak? Cikgu nak tanya, bila jual aircon tu, are you selling it dekat kawasan yang baru ke kawasan yang sedia ada? Banyaknya. Baru dan sedia ada. Baru dan sedia ada. Berapa persen baru, berapa persen sedia ada? Rumah Rumah. Macam mana nak cakap Ataupun dia macam ni. Okey, ataupun dia macam ni. Servis, kita servis maintenance kan lebih kepada rumah yang dah ada aircon, correct? Betul tak? Okay. Servis lagi Kalau tinggi kita lah nak daripada. kalau kita nak jual aircon campur dengan installation semua sekali tu bermaksud kita sasarkan pada kediaman baru. Boleh? Can we do that? Boleh cikgu. Boleh okey. So paling bagus ideally dapatkan berapa mungkin ataupun cakap macam ni, ataupun paling ideally kalau untuk jual aircon dan installation tu you may go pada macam mana, you all buat macam mana, how do you approach, saya nak tanya you all balik. I can boleh, cikgu boleh je nak bagi nombor yang saya nak bagi, tapi saya nak tanya dengan you, how do you, kalau yang you service aircon so far kan, bukan service, yang pasang installation baru banyaknya mungkin servis macam mana? 30%, pasang 30%, beli baru dengan pasang 30%, servis 70%. Cantik, that's I want to listen. Okay, so macam tu data yang cikgu nak. Dalam 70%, yang ni dalam 30% lah. Correct? Dalam 30%. Okay, ini berdasarkan you punya sales you, correct? So 70% dengan 30% lah. Okay, now kita ambil assumption je now, bila cikgu dapat macam tu, saya sangat-sangat faham. So kita boleh tengok berapa yang kita punya ni dulu. Now kita tengok jumlah rumah, jumlah kediaman. Okay, doesn't matter baru ataupun lama. Katalah total. Dekat sini Cyberjaya, contohnya kalau you kira-kira ataupun kita nak, katalah you dapat penduduk berapa ramai. Let's say kata dalam 80,000. So bermaksud kita buat assumption 80,000 tu bermaksud 80,000 katalah total 100,000 punya kediaman. Contoh, apa yang you buat, you tak boleh ambil data penduduk. Okay, 100,000. You kena pecahkan bahagi pada 4. Kenapa? Kita buat assumption satu rumah duduk ada 4 orang. Suami, isteri dengan 2 anak. Okay. Let's say kalau ada 100,000. Contoh So maksudnya kita bahagi dengan 4 nak kira rumah. Bahagi dengan 4 bermaksudnya ada berapa rumah? Berapa rumah? Kita 25. buat dalam 25,000. Okay. So ni kita main 25,000. So ni kita main 25. Kita main 25,000, 25,000. Okay. So daripada 25,000 ni kita kata tadi kita boleh buat rangkuman dalam 30% buat baru. You can do that. Okay.
dalam 70% dia apa ni? Dia ni. Kita buat assumption dekat sini, kebanyakan mostly dekat sini kita buat assumption apa tahu? Kita terus zoom, kebanyakan memang apartment dekat sini memang semua pakai aircon. Okay, kita zoom terus. Okay, so you boleh pecahkan ikut 30%, 70% tu ikut yang banyak yang pasang untuk new dan 70% yang untuk service. You may do that pun tak apa, tak ada masalah. Okay, now cikgu nak tanya. Okay, dalam yang 30% untuk aircon tadi, pasang aircon, beli aircon baru ni, so berapa belanja sekali package? Kalau beli dengan pasang dalam 1,400. 1,400 untuk satu ke untuk berapa bilik? Untuk berapa Satu aircon? Satu biji. Satu Kalau horsepower. sekali install, so berapa package you? Katalah kita buat assumption average satu rumah pasang 3. Kalau 3 dalam 4,500 lah. Dalam 4,500. 5,000. Okay. Memang kalau you buat biasanya satu rumah berapa? 5,000 ke? Anggaran 5,000. 5,000 Kalau 3 biji. Nah, betul average Ni customer average. ni kita kata pasal secara average lah. Let's say dalam 5,000. Dia Okay. horsepower juga itu. Tahu itu cikgu kata average. Ni saya kata average. Memanglah dia ada kan variety horsepower ke, kau nak check dragon power ke kan. Tapi saya kata secara average. Orang spend untuk pasang aircon kan. Tak tahulah mungkin 2 ke 3 ke, cikgu nak tanya pada you all. You know the market. Okay. So berapa average setiap rumah? Berapa dia spend duit untuk beli aircon baru? Berapa? 2 unit. 2 unit. So berapa ribu package dia? 2 unit sekali pasang 1 unit 1,500, 2 unit 3,000. Okay. Semua agree tak? Cikgu letak 3,000 ni. Boleh. Boleh tak? Okay, boleh. Boleh tak 3,000 ni? Agreed? Saya ikut you all Saya ikut number Okey, you all. cikgu. Okay, 3,000 3,000. Husband and wife satu aircon je guna. Okay. Itulah, that's why saya tanya. Kalau dekat, tapi tengok kawasan lah. Ini kalau cikgu, saya nampak dekat kawasan Cyberjaya, paling minimum pun 3 aircon. Ambil yang rendah lah, 3,000 lah. 3,000 Okay, fine. Kita 3,000. Tengok kawasan lah kalau dekat Cyberjaya ni, paling minimum satu rumah, satu apartment, 3 bilik, 3 aircon. Okay, kita buat assumption. Tu tak campur living room lagi tu, kita kata room aja. Okay, tak apa. So, katalah. So, kalau kat situ, okay, ni bermaksud you punya size pasaran size market kalau katalah dekat Cyberjaya, kita assumption average orang pasang untuk new dalam 22 juta. Possible tak? Cikgu tanya dulu. Is it possible? Number ni you rasa logik tak? Berapa cikgu? 22 juta. Kawasan Cyberjaya ada 25,000 apartmen. Saya kata 25,000 apartmen. 22 juta dia punya market kat situ. Logik tak? Soalan saya pada you all. Tak logik. Kenapa tak logik? Logik. Ini saya letak sikit aja ni. Sebenarnya Logik. besar. Okay. This is so logic. Okay. Okay. Yang tak logiknya mungkin dekat Tak mampu you. nak buat lah. Dekat you all lah tak logik. Cikgu baru kata pergi. Saya baru kata apa? Size pasaran. Size pasaran. Ni baru pergi size. Baru pergi market size. Belum lagi pergi share. Belum lagi you punya. Okay. Ini kita kata dekat kawasan Cyberjaya ada 25,000 rumah. Okay. 30% adalah orang yang memang nak beli new new aircon kan. Pasang kita bagi paling minimum dalam 3,000 satu rumah. So bermaksud dekat kawasan Cyberjaya dalam radius 10 km dia punya saiz pasaran je tu yang kita boleh nak kenal pasti dalam 22 juta. For me it's kecil sebenarnya benda ni. Okay, tapi tak apa. We go through dulu number ni, okay? So bila buat benda ni, you all dengar betul-betul bila buat benda ni, open up your mind, okay? Jangan nampak terus wah besar lah, nanti cikgu tunjuk kalau nampak tiba-tiba jadi bilion ke, puluh-puluh juta ke, jadi beratus juta pergi sampai dekat you tu, nanti you know, nanti cikgu akan tunjuk macam mana, kat mana yang you nak kena adjust kalau rasanya tinggi sangat, okay? So ideally masa buat aja apa yang dekat yang you boleh faham, sebab saya tahu ramai yang tak pernah buat macam ni,
So just explore je, fahamkan dulu, okay? And now baru pergi ke share pasaran, okay? Cikgu nak tanyalah let's say katalah dekat Cyberjaya di Cyberjaya katalah dalam radius 10 km. The player yang ada kat situ contohlah yang boleh pasang-pasang servis, jual aircon ni mungkin biasanya dalam radius you all berapa ramai campur pesaing you? Berapa ramai? Cikgu nak tanya you all lah, berapa ramai? Assalamualaikum. 50. Dalam berapa? 15 or 50? 50. 50. Oh, ramai. Betul Ramai. Ramai. Biar betul. Are you sure? Ramai. Betul juga, betul. Ni saya kata dalam radius you. Bukan radius dalam katalah 10 km. Betul ke ada dalam, that's why cikgu kata bila nak masukkan ni, you kena pandai-pandai, kena adjust radius kilometer. You buka radius kilometer you besar, maka pesaing akan jadi besar dan bahagian you akan jadi kecil. Okay? Now cikgu nak tanya. Berapa logik average biasanya kalau untuk pesaing campur you? Ada dalam berapa orang? 20? Divide 2, 25. Berapa banyak? 25. Cakap betul-betul ni. Bagi saya some number. 10. 25. Letak 20 20 lah. Letak 20. Okay? Letak 20. So kalau kita nampak kat sini ada 20. Okay? Campur you Campur you 20. Kalau 100 bagi 20 dapat berapa tinggal? 5. 5%, correct? So 5% lah, okay. Cikgu nak tanya lah 5%. Kat sini, kalau betul-betul equal share dia dalam 5%, you all yakin you punya share pasaran you berapa persen? 2%. 2. Nak letak 2 2% Kalau 2%, kalau betul-betul aircon ni, you betul-betul fokus, maximum sales yang you boleh dapat di kawasan ni, contohnya dalam 450,000. Betul ke? Per year. Jual aircon aja. Betul. Dalam 37,509. Sorry. Tapi tak tolak bersih lagi lah. Okey. Saya tak kata ini apa? Ini pasal apa? Ini adalah apa? Cikgu kata sales saja bukan tolak-tolak lagi. Okey, ini jualan, okey? Anggaran. Ini kita panggil anggaran, okey? Now, service aircon pula, okey? Service aircon. Let's say masih rumah yang dalam maksudnya 70% of them tu service aircon, okay? So katalah ni 70%, cikgu nak tanya. Service aircon sahaja berapa? Saya nak tanya berapa persen? Service aircon. Berapa persen? Berapa persen? Kalau Berapa belanja? satu rumah sebiji 150, satu rumah 2 biji 300. Dalam berapa? Satu rumah termasuk minyak RM50. Berapa total? Berapa bajet dia orang? Berapa customer kena bayar ni? Package you ni untuk servis aircon. 300 lah, 300. 300 300. lah. So maksudnya dalam 5 million, katalah kita ambil berapa persen? Let's say kita ambil 2%, okay? Kita ambil 2%. So bermaksud untuk servis aircon je dalam 105,000, okay? Boleh? Boleh? Ni belum bersih, ni anggaran jualan maksimum. Okay, boleh? Boleh tak? Okay. Fahamkan dulu. Okay. Now, baik. Now ni, you ada buat untuk office tak? Ada buat pasang untuk office tak? Ni saya kata rumah dulu. Office. Ada. Ada cikgu. Ada Kalau dekat situ, yang nampak, okay. B2B lah kita katakan. Mungkin bangunan ke apa kan. Kalau office ada berapa banyak yang kita panggil a new office. Yang ada kat situ. Let's say, you kena buat kajian sikit, boleh pergi PBT. PBT dia ada tau. PBT dia ada senarai. Setiap PBT macam daerah dia ada senarai. Ni yang you boleh minta sebenarnya tahun planning lagi detail. So dia ada buat rangkaan berapa mungkin bangunan yang baru-baru kan. Ataupun kediaman yang sedia ada yang belum dijual. Itu maksudnya you punya prospek Let's say lah kita letak dekat sini mungkin Cyberjaya ni di kawasan rumah dengan kawasan office dia lebih kurang sama banyak jugalah Contohlah kata kalau pasal account untuk new offices New katalah kita buat assumption bakal pelanggan kita kalau betul-betul lah yang mungkin kita kata macam ni.
Ini maksudnya kita dapat data, contohnya ada 5,000 office building, okay, the office yang dekat Cyberjaya. So daripada situ, untuk katalah kita buat estimation untuk tahun pertama ni, the first year ni, mungkin tak 100% yang akan pasang new aircon, betul? Yang beroperasi, sebab ni kan lepas COVID ke apa kan. So kita ambil berapa persen kat sini? Let's say lah kita ambil mungkin 20% lah new tenant yang mungkin baru masuk, okay? Saya nak tanyalah, kalau pasang aircon B2B ni, average purata dia berapa sekali dia pasang? Banyak tu. Banyak tu. Ni memang banyak. So berapa? Let's say 10 lah, kita ambil 10. Okay, berapa? Let's say lah kita buat a normal condition tu mungkin dalam 4 bilik ke. Berapa? 5 aircon lah kata, 5 aircon. So berapa? Cikgu tanya you all ni. 30. Berapa ribu? 30. 30 let's say lah 30 sebab dia perlukan horsepower yang ni kan contohnya. So dekat situ market ada 15 juta. Let's say you nak main 2% sahaja. So 300,000 satu bulan. Okay. Ini pula servis ni servis aircon contoh katalah ni servis aircon. Okay. Okay, B2B juga maksudnya macam ni. Kalau daripada pasang aircon ni maksudnya kita sasarkan a new office. Okay. New office. Yang ini pun kita sasarkan katalah existing lah existing office lah. Boleh. Nak buat apartment pun boleh juga buat macam tu. Tak ada masalah ya. Katalah office kat sini pun sama banyak. Dia ada dekat 10,000. Kemungkinan yang nak buat maintenance tu kita ambil dalam let's say lah katalah dalam 70% nak buat maintenance So sekali servis berapa? Kalau office berapa sekali servis? Help me out here. Berapa you all buat untuk office sekali servis? 500. Berapa ratus? 5. 500 500 je, betul? 500 betul ke ni? Anggaran yang rendah. Okay. So katalah kita ambil 2%, so bermaksud dalam 70,000 betul-betul. Kalau betul-betul dalam pasaran Cyberjaya, kalau inilah jumlah dia, you boleh sebenarnya maksimum sasaran yang you boleh buat almost dekat 1 million juga. 925,000. Anggaran jualan maksimum. Okay. At 2% aja market share. Tak banyak pun. Sikit aja. Okay. Boleh? Faham tak? Ini cikgu buat secara asas ni. Ini kita baru tengok logik ke tidak aja ni. Lepas tu baru ikut dekat kemampuan you lah Ini kita kata jumlah pasaran. Okay. Kalaulah kata you kata cikgu bila nak pergi dekat you nanti, baru you buat betul-betul, baru pergi kepada jumlah anggaran ni maksimum, baru you buat sasaran dekat situ jumlah anggaran setahun. Target you. Berapa jumlah anggaran jualan setahun. Okay. Baru tengok balik you punya berapa persen daripada situ yang you nak ambil. Faham tak? Agak-agak berapa persen sebenarnya yang you boleh kayu betul-betul. Dia ada dua cara. Sama ada you nak kira terus yang direct you punya sendiri ke, or you want to do like macam cikgu buat. Kalau macam ni tengok balik jumlah anggaran setahun, nampak gayanya cikgu. Saya pun kalau ikut ini, wah memang banyak boleh buat ni. Kemungkinan saya tak boleh capai dalam 925,000 ni cikgu. Probably you buat mungkin dalam 500,000 ke contoh. Cuba sum D tu. Faham? Boleh? Sum. Faham tak ni? Can you do or not? Cikgu tengok sum. Apa dia? Sorry. Apa dia tadi? Sum untuk D. Sum untuk B. Apa? D. Ni. H tu lah, kolom H. Sum untuk D tu. Saya pasaran. Sum dia berapa? Yang mana? Saya pasaran. H. Nampak? Tak nampak ke? Sum. Kalau sum dia berapa? 22 plus Okay, boleh? Okay. Dia ada dua cara you buat macam ni. Sama ada you terus nak target, tak payah kata maksimum, you tahu target berapa yang you mungkin boleh achieve.
Maximum yang at your capacity ataupun you nak buat cara yang cikgu tunjuk ni. Tak ada masalah. Dua-dua boleh. Okay? Dua-dua Cikgu. boleh. Ya. Cikgu, yang ni share pasaran dia 5%, 2%. Yang ni share pasaran siapa ni? Share pasaran dia 2% je. 2% je. Yang ni, sale ni, yang nombor ni adalah yang target you Dah kira you berapa you punya share pasaran. Okay? Kalau ikutkan tu cikgu kata, yang ni macam mana? Ini share pasaran maksudnya bahagian you. Okay? Bahagian you lah. Kalau ikut fair kita 100 bagi 20% campur kita dalam 5% seorang. Tapi again, itu sebab cikgu kata tengok balik you. Okay? Your brand, you dah lama ke tidak? Kalau you dah lama, mungkin bukan 2%. Kalau dah lama, kemungkinan besar you boleh jadi 10% ke 20% ke. It's up to you lah. You yang tentukan berapa yang you rasa you punya share pasaran. Kalau contoh orang baru, memanglah kalau macam kita baru aja baru nak buka, probably 2% is justified lah untuk market share tu. Okay? Kalau you lama, you dah ada brand, you boleh upkan. Okay? Ini kita panggil, kalaulah kita buat assumption, fair punya share lah. Kan? Tapi tak mungkin orang semua sama. Mesti ada company yang lama, yang dah besar kan contohnya kan. So, dia share pasaran dia lagi besar lah. Ini kita kata yang dekat sini ni adalah ini bahagian kita. Okay? Ada apa-apa soalan? Any question? Nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada ya? Okay.